lelaki di bahagian bawah manakala wanita di bahagian atas. Masjid yang telah dirasmikan oleh almarhum Sultan Mahmud ini menyediakan kemudahan lain seperti bilik diraja, perpustakaan kecil, bilik dan pejabat imam, stor, tempat wuduk dan kawasan letak kereta yang boleh menampung lebih 400 kenderaan. Dengan gabungan hiasan taman, warna langit yang membiru, kilauan cahaya matahari dari permukaan air yang mengelilingi masjid itu serta tiupan angin dari Laut Cina Selatan, pastinya ia menjadi masjid yang paling nyaman dan mendamaikan, memberi erti betapa keagungan syiar Islam terangkum dalam suatu bentuk tamadun yang terus berkembang. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Jadikan kami teman anda terus ikuti bicara di KIM Inspirasi Inforia Islami, dan insyaAllah seketika nanti kita nak bawakan adab ketika di bumi Madinah bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Berbicara kita selepas ini apa yang boleh kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita di Yufur Rahman yang mungkin sampai hari itu terus masuk ke bumi Mekah, akan selanjutnya menziarahi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Seketika nanti kita dengarkan bicaranya insyaAllah. Okey, tonton dekat Facebook dan juga YouTube kami. Dan ini berkaitan dengan KPM yang mana bersedia untuk mengaktifkan pelan kontingensi kesihatan susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 dan penyakit seperti influenza di negara ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihaknya perlu mendapatkan nasihat daripada KKM terlebih dahulu sebelum melaksanakan pelan berkenaan, dan semalam menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan kes ILI membabitkan kes COVID-19 di seluruh negara menunjukkan peningkatan 8.5% kepada 11.5% berbanding 10.6% sebelumnya. Itu antara yang perlu kita ambil perhatian. Sekali lagi kita nak pesan kepada ibu ayah yang mana anak-anak anda pantau keselamatan juga kesihatan anak-anak kita ini insyaAllah, dan dapatkan rawatan yang sewajarnya, secepatnya insyaAllah sekiranya mereka dikhawatiri dijangkiti dengan penyakit-penyakit seperti ILI, COVID-19, ada juga HFMD masih lagi berada dalam komuniti kita. Waspada dan ambil perhatian semua orang insyaAllah. Okay? Terus bersama-sama dengan kami bicara adab seketika nanti di Rakib Masjid Doa Belajar. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, ya Rahman, ya ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak agama itu adalah sesuatu yang baik.
Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا على نور المصطفى. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Maksudnya, sangat berbahagialah orang yang sibuk tentang hal dirinya sendiri daripada sibuk mengenai hal orang lain. Negeri Sembilan 102.7. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, malaikat akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Sebagai mukjizat teragung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan panduan dalam kehidupan umat Islam, Al-Quran mempunyai banyak kelebihan kepada pendampingnya. Jom ikuti rancangan tadabbur bersama Ustaz Syahri Abdul Rahman setiap hari Jumaat pada pukul 11 pagi di Aspirasi 10 1 IKIM. Menggapai panjat taqwa melalui suluhan Al-Quran dalam tadabbur di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Terus ikuti bicara kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda bersiaran teman-teman kan saya Faiz Sejuk Osman. Selasa 9 malam untuk kita bawakan rancangan bicara adab kita bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dan pun bersama dengan kita dalam talian untuk kita bawakan diskusi selanjutnya bicara adab kita kali ini. Dah pun bersama-sama kita dengan kita dalam talian waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah kali ini kita nak sambung lagi pengajian kita. Kita dah bawakan sebelum ini 3 siri berkaitan dengan adab ketika berada di Tanah Suci. Nak berangkat sebelum itu dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di Arafah. Alhamdulillah. Dan juga sahabat-sahabat kita kali ini yang dah pun selamat pulang ke tanah air. Alhamdulillah. Dan kita nak bawa selanjutnya bicara kita tentang adab ketika di Madinah pula. InsyaAllah ada sahabat-sahabat kita insyaAllah yang akan lakukan ziarah ke Madinah nanti. Kita nak sama-sama belajar apa yang boleh kita lakukan ketika kita di bumi Madinah ni Ustaz. Kita nak teruskan pengajian kita Ustaz, silakan.
Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman, sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian dan majlis kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala berkati pertemuan kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman yang benar kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan taufiknya kepada kita agar kita dapat beramal dengan apa yang telah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa khatratin wa tarfatin يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian mingguan kita di dalam perbahasan berkaitan dengan adab-adab, dan pada malam ini kita akan bicarakan satu lagi adab yang berkaitan dengan orang-orang yang menjadi tetamu Allah. Kalau kita dah sebutkan sebelum ini apa adab yang perlu dipersiapkan sebelum bertolak ke tanah suci, apa yang perlu dilakukan ketika masuk ke tanah suci dan ketika berada di tanah suci, apa yang perlu dilakukan ketika berada dalam keadaan ihram dan melaksanakan ibadat haji. Hari ini kita bicara pula apa yang perlu dilakukan oleh jemaah-jemaah haji terutamanya yang datang dahulu ke Mekah. Apa yang perlu mereka lakukan dan ke mana yang mereka perlu pergi sebelum mereka pulang ke tanah air. Tidak lain dan tidak bukan itulah dia pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah dan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka sebaiknya orang-orang yang telah selesaikan ibadah haji menurut mazhab Al-Imam Syafi'i seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Idah fi manasik al-hajj wal umrah, beliau menyebutkan adalah antara yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah selesai menunaikan haji adalah bergerak menuju ke kota Madinah dan berniat untuk menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di dalam sebuah kitab karangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala,
beliau menyebutkan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah min a'zamil qurbat, adalah antara perkara yang terbesar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Islam itu yang kita dapati sekarang, yang kita imani sekarang, tidak akan diperoleh melainkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan untuk orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang kelebihan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kata ataupun riwayat daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang menziarahiku maka dia akan mendapat syafaatku. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man ja'ani zairan la yahimmuhu illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'a. Daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menziarahiku tanpa ada tujuan lain selain hanya untuk menziarahiku, maka menjadi hak ke atasku bahawa aku memberi syafaat kepadanya. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan, seperti mana kita sebutkan dahulu dalam perbahasan di adab-adab menjadi tetamu Allah ketika seseorang pergi ke kota Mekah, yang diharapkan adalah mendapat keampunan daripada Allah. Bahkan bagi orang-orang yang pergi ke kota Mekah, kita sebutkan siapakah dia orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang sudah sampai ke kota Mekah, sudah sampai ke bumi Arafah. Dia memohon keampunan Allah tetapi tidak mendapat keampunan daripadanya. Maka kita doa kepada Allah bila kita berada di kota Mekah, ya Allah, jangan engkau keluarkan aku dari bumi Mekah ini melainkan telah engkau ampunkan segala dosa-dosaku. Sedemikian juga hal keadaannya pula ketika mana orang pergi ke kota Madinah. Apa yang ingin dicari di kota Madinah itu perlu diketahui. Kalau kita pergi ke Mekah, kita kata nak dapat haji yang mabrur. Maka perkara yang sama perlu difahami oleh orang-orang yang nak pergi ke kota Madinah. Kenapa dia pergi ke kota Madinah? Mungkin ada orang beranggapan, oh Ustaz, dia orang kata kurma-kurma di Madinah lebih murah. Jadi tu yang nak kena pergi Madinah tu, nak kena beli kurma. Ada orang yang kata baju-baju dekat sana lebih moden dan kainnya lebih berkualiti. Tu yang nak kena pergi Madinah tu. Maka benarkan tujuan kita untuk pergi ke Madinah, menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mendapat syafaat daripada baginda seperti mana yang kita telah bacakan hadisnya tadi. Antara perkara utama kita pergi ke Madinah tujuannya agar nanti kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Maka para ulama menulis di dalam buku-buku mereka beberapa perkara yang perlu diambil perhatian ketika mana kita ingin bertolak ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bila kita nak dapat kemuliaan dari kota Madinah, perlu kita baca tentang kemuliaan bumi Madinah. Perlu kita tahu tentang mulia dan agungnya bumi Madinah. Perlu kita kenal siapa itu Rasulullah sehingga sampai kita dihadap wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi tadi kita sebutkan
ketika mana kita nak menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengenal siapa itu Rasulullah, sehingga bila kita mengucapkan salam assalamu alayka ya Rasulullah, bergetar hati dan jantung kita merindukan Nabi, mengalir air mata kita mengenangkan perjuangan Nabi, mengenangkan susah payah Nabi untuk agama, sehingga kita mendapat agama pada hari ini. Maka para ulama menyebutkan antaranya di dalam kitab Wasfu Masjidin Nabawi, menceritakan tentang apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang ingin menziarahi baginda dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan yang pertama, sebelum bermula menuju ke kota Madinah ataupun sebelum masuk ke kota Madinah, adalah dengan mengikhlaskan niatnya menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara-perkara yang kita kena ambil perhatian, terutama bagi jemaah-jemaah haji. Kerana apa? Kerana kebanyakan jemaah bila mana lepas sahaja ibadat haji, yang dia fikirkan adalah nak balik ke tanah air. Sedangkan perjalanan masih jauh, ibadat masih banyak yang boleh dilakukan, ketaatan masih banyak yang perlu kita lakukan. Maka sebelum bertolak menuju ke kota Madinah, datangkan niat yang ikhlas. Tujuan kita ke Madinah nak ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat sehingga kita dapat agama pada hari ini, yang telah bersusah payah sehingga agama sampai pada kita hari ini. Dan kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita sebutkan tadi, menziarahi Nabi antara jalan yang agung dan besar dalam seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya menziarahi Nabi itu satu ibadah. Hadirnya memberi salam kepada Nabi itu jalan untuk dekat kepada Allah dan menjadi sebab dirinya mendapat keampunan dan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke kota Madinah, kita ingat bumi Madinah adalah bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut kota Mekah, ia adalah Baitullah. Bila kita sebut tentang Madinah, ia adalah kota Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka masuklah ke dalam kota Madinah dengan akhlaknya Rasulullah. Maka para ulama pesan, sebelum masuk ke kota Madinah, maka niatkan dalam diri kita, ya Allah, aku ingin menjauhi segala maksiat-maksiat dan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, kerana malu kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia berazam ketika mana menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ingin menjadi umat yang seperti disuruh oleh baginda Nabi. Kita kalau katalah saya nak buat permulaan yang baru, maka jadikan permulaan yang baru kita di kota Madinah. Kita jadi seorang yang lain daripada kita yang dahulu. Dia Allahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kemudian bila mana kita dalam perjalanan ke kota Madinah, lahirkan, baca banyak tentang sirah, supaya dalam perjalanan membuak-buak rasa rindu kita kepada Nabi. Tak sabar kita ingin bertemu dengan Nabi. Tak sabar kita ingin memberi salam kepada Nabi. Seperti mana rindu dan cintanya Nabi ke kota Madinah. Bila sahaja nampak bukit-bukit kota Madinah, maka Nabi mempercepatkan perjalanannya. Maka bila kita nampak tulisan Madinah semakin hampir, maka kita makin tidak sabar untuk sampai ke bumi cinta tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kecintaan dan kerinduan itu tidak akan terlihat, melainkan ianya dibuktikan. Maka bagaimana pembuktian yang akan dilakukan pula? Ketika mana dalam perjalanan ke kota Madinah, basahkan lidah kita salawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dengan
salawat Ibrahimiyah kalau kita mampu, dengan apa sahaja lafaz salawat. Yang penting lisan kita banyak menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kaedah sebut man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang yang cinta sesuatu dia banyak menyebutnya. Maka orang yang cintakan Nabi sudah tentu akan banyak menyebut nama kekasihnya wa baraka wasallam. Apabila kita menghampiri bumi Madinah, kita tengok kita dah nak dekat masuk ke tanah haram Madinah, bumi yang telah diharamkan Allah alaihi wasallam. Maka apa yang kita lakukan? Kita kejut kawan-kawan kita, ahli keluarga kita. Janganlah kita sahaja yang bersiap sedia untuk masuk ke bumi baginda Nabi, tapi kawan-kawan dalam bas kita kejutkan, biar mereka masuk dalam keadaan rindu kepada Nabi. Kalau boleh biar masuk dalam keadaan berwudu. Kalau boleh lagi, cuma mungkinlah keadaan tu sangat sukar untuk kita lakukan sebab kita naik ramai-ramai. Yang lebih dianjurkan masuk ke kota Madinah dalam keadaan mandi, bersihkan diri. Kita boleh sebutkan, sebelum kita ziarah baginda Nabi, maka bersihkan tubuh badan kita. Sebelum kita ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, maka perkemaskan pakaian kita, pakai yang wangi-wangi dan sebagainya. Maka masuklah ke kota Madinah dengan membaca doa masuk ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Harapkan bumi Madinah ini berikan kebaikan kepada kita. Jadikan kita orang yang dapat memelihara adab kita kepada Nabi dan tetangga-tetangga Nabi SAW. Kita kena ingat, orang yang berada di Madinah semuanya adalah jiran Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Masuk ke kota Madinah dalam keadaan rindu, dalam keadaan tidak sabar ingin bertemu, dan dalam keadaan yang pelbagai, yang mentaati kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apabila kita masuk ke kota Madinah, apa yang kita perlu lakukan pula, insya-Allah akan kita bicarakan lagi selepas ini. Kepada anda boleh terus ikuti bicara kami dalam bicara adab kita kembali seketika nanti, pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jadi Parma untuk anak-anak, jadi Parma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155 0377347155. Buku terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan banyak lagi. Dengan harga RM85, anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-5769-5400 atau di www.ikimniaga.my. Boleh juga ke aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan IKIM Bicara di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan saya Faiz Haji Osman. Bicara adab, kita membicarakan adab ketika di bumi Madinah. Kita dah belajar tadi dan insyaAllah kita nak sambung lagi. Anda boleh terus menonton siaran ini menerusi Facebook Live IKIM FM. Di YouTube channel kami juga mendengarkan di Radio IKIM. Ustaz, kita nak sambung lagi Ustaz, untuk apa yang boleh kita buat ketika kita berada di bumi Madinah Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan pada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Antara perkara yang dianjurkan kepada kita ketika mana kita sampai ke bumi Madinah adalah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kerana hadirnya kita ke bumi Madinah dengan yakinnya bahawasanya kedatangan kita bukan di atas kemampuan dan kehendak kita sendiri.
tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan nikmat ini kepada kita dan memilih kita untuk bertemu dengan kekasih yang maha agung ataupun kekasih yang mulia ini. Kerana bumi Madinah tidak seperti bumi-bumi yang lain, tidak seperti bumi-bumi di tempat kita, tetapi bumi ini mulianya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi, maka ia akan jadi mulia dan akan diingati sehingga kita ini juga jadi mulia, tidak lain hanya kerana Rasulullah. Kerana diri kita ini serba banyak dosa dan noda, tetapi kerana kita umat baginda Nabi, maka diberikan pelbagai kelebihan kepada diri kita yang serba hina dan lemah ini. Maka ingatkan ke dalam diri kita bahawasanya sampainya kita ke bumi Madinah tidak lain daripada kurniaan dan pemberian Allah. Bukan kerana kemampuan kita, tetapi hanya anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Antara perkara yang dianjurkan untuk kita lakukan bila kita sampai ke bumi Madinah, maka bila kita dah sampai, kita sudah bersihkan badan kita, pakaian kita, dah siapkan diri kita, bersegeralah untuk pergi menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insan yang telah lama merindui kita sebelum kita menyatakan rindu kita kepadanya. Insan yang telah lama mengasihi kita, bahkan menyimpan doanya yang mustajab untuk kita sebagai bantuan kepada diri kita yang penuh dengan dosa dan noda. Insan yang kita ingin ucapkan kasih dan sayang, membahaskan berkaitan kota Mekah dan Madinah, maka ulama berbeza pandangan, adakah Mekah atau Madinah lebih afdal. Tetapi mereka sepakat bahawasanya tanah yang menggenggam jasad baginda Nabi adalah tempat yang paling mulia di dunia ini. Ada tempat mustajab doa, contohnya ketika di Arafah. Ada waktu mustajab doa, contohnya sepertiga malam. Tetapi para ulama sebut ada insan memustajabkan tempat dan waktu. Itulah dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di samping baginda Nabi, duduk di sisi baginda Nabi, ketika itu di tempat itu mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mana kita nak ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkan hati kita. Masuklah ke dalam Masjid Nabawi dengan menjaga segala adab-adabnya, bahkan menjaga adab kepada Nabi seperti mana Nabi hidup dan sedang berada dengan kita. Tundukkan pandangan kita, banyakkan salawat kepada baginda Nabi, dan bersiap sedia untuk berbicara ataupun memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan masuk ziarah baginda Nabi dalam keadaan kita punya mata tengok sana sini, kita bersembang dengan orang lain, kita berbicara pula tentang orang lain yang perkara itu menjadi satu maksiat. Maka jaga adab ketika nak ziarah Nabi dengan adab yang sempurna. Bersihkan hati kita, istighfar, salawat, jalan dengan penuh ketenangan, tundukkan pandangan. Bahkan ingat ketika mana kita nak ziarah Nabi bukan hanya sekali. Ada orang sebabkan tabung haji bawa kali pertama untuk ziarah, sekali itulah dia datang ziarah. Ataupun mutawif bawa sekali ziarah, sekali itulah dia datang ziarah. Sepatutnya kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap waktu. Habib Salim Syatiri rahimahullahu taala, saya pernah dengar daripada mulut beliau ketika mana menziarahi beliau, dia kata sepatutnya kita ziarah Nabi ini setiap kali lepas sembahyang.
Setiap kali lepas sembahyang bagi salam pada Nabi. Setiap kali lepas sembahyang bagi salam kepada Nabi. Sebelum kita pergi tempat lain, sebelum kita buat benda lain. Kerana apa? Kerana untuk itulah kita datang. Kita bukan datang untuk kurmanya, bukan datang untuk yang lain-lainnya. Tetapi yang utamanya kita datang untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk salat di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bila mana kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah dan melihat binaan-binaannya, maka kita ingatlah bahawasanya ini adalah bumi dan tanah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu menjaga adabnya di kota Madinah sampai tidak pakai slipper di kota Madinah. Kerana apa? Kerana takut dia berpijak di tempat yang pernah dipijaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang pernah Nabi pijak ini barakahnya akan kekal, Haji Faiz. Walaupun bangunannya berubah, walaupun struktur binaannya berubah, keberkatannya akan tetap ada. Bukanlah kita pula nak suruh nanti kan semua jemaah Malaysia tak pakai kasut berada di Madinah. Huru-hara pula. Bukan bermakna untuk kita sedemikian keadaannya. Tetapi yang perlu kita lakukan apa dia? Menjaga adab di bumi Madinah seperti mana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh bagi jemaah ketika mana berada di Madinah, sebagai contoh kita sebutkan yang kita boleh sebut kuat isap rokok lah bahasanya. Kalau boleh kurangkan ataupun kalau boleh berhenti ketika di kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita nak meludah, maka jangan meludah merata-rata. Kalau kita nak buang sampah, jangan buang sampah merata-rata. Kerana menjaga kemuliaan bumi Madinah Al-Munawwarah. Ketika mana kita ziarah juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lupa beri salam dengan salam yang sempurna, dengan salam kita assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah dan sebagainya. Usahakan untuk sentiasa menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekali, bukan dua kali, tetapi berkali-kali. Berkali-kali menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jaga adab kita di kota Madinah Al-Munawwarah, sama ada dengan ahlinya ataupun dengan kawasannya. Dengan orang Madinah kita jangan bergaduh. Dengan orang Madinah jangan kita sakitkan hatinya. Juga dengan tanah Madinah itu sendiri, jangan kita melakukan kerosakan dan keburukan padanya. InsyaAllah selepas ini kita akan bicara lagi apa lagi perkara-perkara yang ingin kita lakukan ketika mana kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah pada anda boleh terus ikuti bicara kami dalam Bicara Adab kembali seketika nanti. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Aku takut kutubuhku di depan Kaabahmu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terus dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita menerusi bicara adab dalam adab ketika di bumi Madinah. Kita dah banyak dengarkan tadi perkongsian ilmu bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kita ada satu lagi bahagian untuk kita bawakan kali ini. Untuk kita dengarkan lagi apa lagi amalan ataupun kebaikan yang boleh kita buat dan adab-adab yang perlu kita jaga ketika kita di bumi Madinah. Ustaz, kita nak sambung lagi, Ustaz, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan pada DJ Faiz Haji Osman. Hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Telah kita sebutkan tadi, ketika mana berada di kota Madinah, antara perkara utama yang kita ingin lakukan adalah memperbanyakkan menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian juga apabila kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, laksanakan salat di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya salat di Masjid Nabawi Asy-Syarif itu pahalanya 1000 kali ganda. Maka usahakan sepanjang berada di kota Madinah untuk kita memperbanyakkan salat di Masjid Nabawi Asy-Syarif, baik sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Tidak juga kita lupakan mengqada sembahyang-sembahyang yang telah kita tinggalkan. Bagi orang yang berkesempatan duduk di kota Madinah lebih daripada 8 hari, mungkin 9 hari, mungkin 10 hari, usahakan untuk tidak meninggalkan takbiratul ula ketika berada di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis berkaitan dengan kelebihan orang yang salat 40 waktu di Masjid Nabawi, maka dia akan mendapat bara'atun minan nifaq, pembebasan daripada api sifat munafik. Maka usahakan untuk mendapatkan perkara-perkara ini sementara kita berada di bumi Madinah yang sangat banyak kemuliaan padanya. Ketika kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah, maka apa lagi yang kita boleh lakukan? Kita kena tahu di samping baginda Nabi ada satu kawasan yang sangat istimewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Nabi kata di antara rumahku sampailah mimbarku taman daripada taman syurga. Taman daripada taman syurga. Maka ketika mana kita berada di bumi Madinah Al-Munawwarah, usahakan untuk masuk salat di Raudah. Kerana apa? Raudah itu bahagian daripada syurga. Ada sebahagian ulama sebutkan nanti Raudah akan Allah angkat masuk ke dalam syurga. Dan ada yang sebut dinamakan padanya Raudah kerana padanya terdapat sangat banyak kelebihan yang Allah berikan. Keampunan, kemustajaban, penerimaan dan semuanya berada di Raudah. Di dalam Raudah ada tempat-tempat yang istimewa yang nanti mungkin para jemaah akan boleh tanya pada mutawif masing-masing tentang tempat-tempat tersebut. Ada tiang-tiang yang ada sejarahnya dengan Rasulullah. Ada tiang namanya Mukhallaqah yang merupakan tempat Nabi salat menjadi imam. Ada tiang namanya tiang Qar'ah ataupun tiang Aisyah yang disebutkan Nabi SAW pernah salat padanya. Dan kata Sayyidatuna Aisyah, kalaulah orang tahu kelebihan salat di situ, nescaya mereka sampai sanggup untuk bergilir-gilir ataupun mengundi untuk salat di sana. Ada tiang namanya tiang taubat. Kisah bagaimana Allah menerima taubatnya Abu Lubabah. Ada tiang namanya tiang Sarir. Bagaimana kisahnya tempat Nabi beristirahat ketika berada di masjid. Ada namanya tiang Wufud. Bagaimana Nabi menerima perwakilan-perwakilan yang datang ke masjid bertemu dengan Nabi. Dan ada tiang namanya tiang Haras. Tempat bagaimana orang-orang dari kalangan sahabat mereka bergilir-gilir untuk menjaga rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tempat-tempat ini ada ceritanya. Bahkan bila mana ia pernah salat padanya Rasulullah, maka keberkatannya mengalir sehingga hari ini. Usahakan untuk salat di tempat-tempat tersebut secara khususnya
dan umumnya ke dalam seluruh Raudah Asy-Syarifah. Biarlah kita menunggu lama Ustaz nak tunggu masuk Raudah ni. Kita telah tunggu lama untuk dapat panggilan melaksanakan ibadah haji. Maka menunggu untuk masuk ke Raudah 1 jam, 2 jam tak cukup lama dibandingkan dengan tempoh yang kita dah tunggu. Kita kata, Allah Ustaz, ramainya orang. Kita telah cukup sabar untuk keluarkan duit yang banyak untuk buat haji. Maka kesabaran untuk kita menunggu sebentar itu sebenarnya sangat sedikit. Jadi usahakan salat di Raudah Asy-Syarifah, ziarah ke maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di Masjid Nabawi Asy-Syarif, dan ketika mana kita berada juga di Madinah Al-Munawwarah di samping Masjid Nabawi Asy-Syarif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Usahakan untuk menziarahi perkuburan Baqi'. Apakah dia perkuburan Baqi'? Ataupun disebutkan sebagai Jannatul Baqi'. Perkuburan Baqi' ataupun Jannatul Baqi' itu adalah perkuburan ahli Madinah. Terdapat di sana sangat banyak orang-orang saleh dan salihah. Semua isteri-isteri Nabi dikebumikan di perkuburan Baqi', melainkan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dimakamkan di Ma'la, dan Sayyidatuna Maimunah bintul Haris yang dikebumikan di Wadi Sarif ataupun sekarang disebut sebagai Nawariyah. Para sahabat disebutkan sekitar 10,000 dimakamkan di perkuburan Baqi'. Maka ini perkuburan yang sangat istimewa. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man istata'a ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Barang siapa yang mampu falyamut biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di bumi Madinah. Kenapa? Kerana orang-orang yang meninggal di bumi Madinah akan diberi syafaat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi akan menjadi saksi baginya. Bahagialah orang-orang yang Allah pilih untuk dikebumikan di sana. Tapi nak dikebumikan di sana bukan boleh pilih-pilih. Contohnya kita ataupun saya kata, saya nak ke bumi di Madinah. Maka walaupun kita punya keinginan tersebut, bukan kita boleh hari ini nak dikebumikan di Madinah. Tak. Kesemuanya pilihan daripada Allah. Siapa yang Allah pilih, maka dia akan terpilih untuk meninggal dan dikebumikan di perkuburan yang sangat mulia tersebut. Maka kita kena doa, walaupun kita kata, Ustaz takutlah Ustaz nak berdoa. Kita kena doa sebagaimana doanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma ja'al syahadati fi sabilik. Ya Allah, jadikan syahidku di jalan agamamu. Waj'al mauti fi baladi rasulik. Dan jadikan kematianku di negeri-negeri Rasulmu. Kerana kita harapkan adalah syafaatnya kekasih kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cerita bumi Madinah, maka ia kota cinta. Kota kita memahami apa makna cinta kepada Nabi dan bagaimana cinta Nabi kepada kita. Dan bumi pensyariatan yang telah turun dengan banyaknya di bumi Madinah. Antaranya telah turun pada tahun kedua Hijrah peristiwa ataupun kewajipan berpuasa di bulan Ramadan. Maka kalau ada kesempatan, kalau ada kemampuan, kalau ada kekuatan, ambillah masa di bumi Madinah untuk berpuasa walaupun sehari. Ambil kesempatan berpuasa walaupun sehari. Bahkan sebahagian ulama juga menganjurkan di samping berpuasa, usahakan untuk mengkhatamkan Al-Quran di bumi Madinah, dan niatlah, ya Allah, aku nak khatam Al-Quran ni sebelum aku keluar dari bumi Madinah Al-Munawwarah. Kerana perkara ini sangat disukai oleh para salafun salih. Orang-orang salih
sebelum kita, mereka sangat banyak melakukan perkara ini. Kerana apa? Kerana di bumi Mekah dan Madinah ini adalah bumi turunnya wahyu yang agung tersebut. Bumi turunnya Al-Quran. Maka menjadi perkara yang sangat baik ketika mana berada di bumi Madinah, kita menziarahi, kita mengkhatamkan Al-Quran di bumi Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tadi kita dah sebutkan, usahakan jangan sakiti sesiapa di Madinah. Jaga semua jiran-jiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bahkan bukan sahaja menjaga jiran-jirannya. Disebutkan dalam kitab Wasfu Masjidin Nabawi, bersedekah pula kepada jiran-jirannya. Apa antaranya? Kita sedekah kepada orang-orang susah tu satu sudut. Apa lagi? Kita menghidupkan dan mengimarahkan kota Madinah. Ni orang yang nak dengar sangat ni. Jadi, apa dia istilah ni? Bermaksud berjual belilah di bumi Madinah. Jadi, kita beli pakaian-pakaian di kota Madinah. Niat dulu. Janganlah kita semata-mata nak beli, tapi kita niat nak mengimarahkan kota Madinah dan menggembirakan orang-orang di Madinah. Sebab apa? Sebab jual beli mereka laku. Mereka rasa seronok. Jadi, para ulama sampai macam tu sekali ajarkan kepada kita tentang adab, tetapi perlu didatangkan dengan niat yang betul. Kalaulah niatnya tidak tepat, maka perkara tersebut tidak menjadi baik. Tetapi kalaulah disusun dan didatangkan niat-niat yang baik, maka ia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berada di Madinah, jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Bahkan jangan kita meninggikan suara kepada sesiapa pun di bumi Madinah Al-Munawwarah. Jangan berbantah-bantah dengan sesiapa pun di bumi Madinah Al-Munawwarah. Lazimkan diri kita untuk sentiasa berada di masjid. Jadi kalaupun kita punya hotel depan masjid, tidak bermakna kita kena selalu balik. Tapi banyakkan i'tikaf di masjid, khatamkan bacaan Al-Quran dan salawat. Kita akan dapati ketenangan yang berbeza di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Kalaulah kita ke Masjidil Haram, ketenangannya itu bila kita memandang Kaabah. Bila kita memandang Kaabah, kita rasa ketenangannya yang bersangatan. Ketika kita berada di bumi Madinah, kita akan rasa tenangnya Masjid Nabawi kerana berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Perbanyakkan i'tikaf ketika mana kita berada di Madinah Al-Munawwarah. Apabila kita berada di kota Madinah, bukanlah semata-mata Madinah itu pada Masjid Nabawinya, tetapi dengan tempat-tempat yang pelbagai yang ada kisahnya yang tersendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan betapa mulianya orang ataupun apa-apa yang berkaitan dengan Nabi, walaupun ia hanya sekadar batu, walaupun ia hanya sekadar bukit yang tak punya apa-apa, tetapi ia sentiasa diziarahi kerana ada kaitan dengan Rasulullah. Apa antaranya? Antaranya Bukit Uhud. Bukit Uhud ni kalau kita tengok di Faiz, pokok pun tak ada. Batu ke semua. Kalau dekat Malaysia Bukit Batu, orang tak pergi lah. Tak tengok pun, tak ambil gambar pun. Tetapi hari ini dan ketika ini di bumi Madinah, Bukit Batu menjadi tempat diziarahi semua orang. Diambil gambar oleh semua orang, baik bergambar bersama mereka ataupun gambar bukit itu semata-mata. Kenapa? Kerana ia ada kaitan dengan Nabi SAW. Maka ia satu pelajaran kepada diri kita. Sekiranya kita ada menghidupkan sunnah Nabi,
kita mencintai Nabi, ada bahagian daripada cinta kita kepada Nabi dalam hati kita, ia akan menjadi sebab kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keberadaan kita di Madinah, selain kita menyibukkan diri kita di Masjid Nabawi Asy-Syarif dengan menziarahi Nabi, masuk ke Raudah, mengkhatamkan Al-Quran, berpuasa, maka ziarahlah ke tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana padanya ada keberkatan kerana pernah diziarahi dan dihadiri oleh baginda Nabi. Apalagi kalau tempat yang pernah Nabi salat padanya, pergilah ke sana dan salatlah di tempat-tempat tersebut. Jangan kita hanya nak ambil gambar. Boleh ambil gambar sebagai ingatan, dan bila kita tengok nanti teringat dan rindu kita pada kota Madinah, maka itu satu perkara yang baik. Tapi yang lebih besar, ketika mana kita sampai ke tempat-tempat tersebut, maka pastikan kita menyebutkan tentang kebesaran Allah dan Rasulnya dan cerita tentang Nabi kita, bahkan beribadah padanya, satu perkara yang dituntut. Sampai ke 2 rakaat, mohon kepada Allah berikan juga keimanan kita seperti mana imannya orang-orang yang pernah hadir ke Masjid Quba daripada zaman Nabi sampai sekarang. Minta kita dapat pahala umrah yang diterima seperti mana orang-orang yang pernah hadir ke sini pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jemaah-jemaah dia tak nak pergi ziarah. Dia kata, "Ustaz, saya ni tiap-tiap tahun datang umrah. Jadi saya tak pergilah ziarah kali ni dekat Madinah ni." Maka kalau macam tu kita kata, dia kata dia pergi tiap-tiap tahun. Macam mana kita nak sebut Nabi setiap minggu pergi ke Masjid Quba? Setiap Sabtu Nabi pergi ke Masjid Quba, sama ada jalan kaki ataupun naik kenderaan. Maka banyak mana kita dengan Nabi SAW. Usahakan pergi ke tempat-tempat yang pernah dihadiri oleh baginda Nabi. Masjid yang pernah Nabi hadiri sahaja tidak kurang 40. Maksudnya apa? Tempat itu Nabi pernah datang dan solat padanya, maka dibina masjid di kawasan tersebut. Maka kita pergi ke masjid-masjid tersebut, kita solat kerana untuk menambah saksi-saksi kita di hadapan Allah. Maka kita sebutkan sebelum ini, kita kata apa? Antara yang kita lakukan di Mekah dan Madinah untuk menambah saksi di hadapan Allah. Biarlah kita ada saksi tempat-tempat yang pernah kita hadiri, jadi saksi kita hadir kerana Allah dan Rasulnya. Kita hadir dengan menyebutkan kalimah la ilaha illallah dan penyaksian tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan penyaksian bahawasanya Nabi SAW adalah pesuruhnya. Usahakan untuk ziarah ke tempat-tempat yang pernah dihadiri Nabi, walaupun dengan cara bersusah payah. Kemudian bila kita berada di Madinah juga, maka jemaah-jemaah kita ni antara yang mereka selalu akan beli di Faiz adalah kurma ajwah. Kerana Nabi sebut kurma ajwah dimakan 7 biji setiap pagi dapat menjauhkan diri daripada diracun ataupun sihir, racun ataupun sihir. Maka belinya berkilo-kilo, sangat banyak. Tetapi yang kita rasa ruginya adalah kurma itu setelah dibeli, disimpan di dalam beg, dipos ke tanah air, duduk di kota Madinah, kurmanya tidak dimakan. Ini berlaku dan ini realitinya. Maka usahakan kurma yang kita beli, makanlah di bumi Madinah. Baju yang cantik kita beli, pakailah untuk ziarah Nabi. Pakailah untuk ke Masjid Nabawi. Ni baju-baju cantik semua simpan nak pakai dekat masjid surau kampung kita. Yang kotor-kotor semua dah hantar. Yang lama-lama itulah yang kita pakai dekat Masjid Nabawi, dekat Masjidil Haram. Muliakan baginda Nabi dalam pelbagai aspek. Dan yang penting, tajdidu taubah. Setiap kali nak masuk Masjid Nabawi, setiap kali nak ziarah Nabi, perbaharui taubat kita agar kita mengharapkan Nabi menerima kita dalam ziarah kita kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya. Amin, amin. Belum keluar dari kota Madinah. Amin. Mudah-mudahan baginda Nabi menjadi pembantu kita ketika kita melalui titian sirat. Mudah-mudahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kita minum daripada haudnya dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak harapkan yang lain ke dalam perjalanan kita menuju Madinah, melainkan yang kita harapkan agar kita keluar dari bumi Madinah membawa satu yang disebut sebagai syafaat yang akan membahagiakan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat kesempatan untuk ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana orang-orang yang dapat menziarahi Nabi itu adalah orang-orang yang telah mendapat doa daripada Rasulullah, seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Kudus di dalam kitabnya Zakhaul Qudsiyah fi ziyarati. Saya rasa cukup dahulu sekadar itu untuk pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada slot yang akan datang. InsyaAllah. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Belajar kita banyak tentang adab, amalan, kebaikan yang boleh kita lakukan, doa-doa yang boleh kita amalkan ketika kita berada di bumi Madinah. InsyaAllah semoga akhirnya kita bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di hujung ayat kita nanti, insyaAllah untuk sama-sama kita almar'u ma'aman ahabba. InsyaAllah semoga kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat bersama mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya hari ini. Ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Semoga Ustaz terus diberikan kesihatan untuk bersama-sama dengan kita setiap minggu dalam bicara adab kita Ustaz. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh terus ikuti bicara kami, pastinya dengarkan IKIM Inspirasi Infordia Islami. There was merriment and joy, a smile on the face of every girl and boy. The streets of Yathrib welcomed in the Prophet of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A full white moon shone down upon the land, rising from the valley between hills of sand. Being grateful to Allah was the Prophet's demand, spreading peace through the streets of Medina. Medina to Nabi, Medina to Nabi. The city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Now the narrow winding roads are so full of history. Streets shake with the adhan from Masjid al-Nabi. I feel the shadow of the Prophet gently cooling me as I walk through the streets of Medina. Medina to Nabi, Medina to Nabi. The city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. A man who reads Quran neath a date palm tree, and a smile from the child on the street selling tea enchant me with their beauty and their simplicity as I walk through the streets of Medina. Medina to Nabi, Medina to Nabi. The city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Al-Madinatul Munawwara, oh, enlightened city. Al-Madinatul Munawwara, even in my sleep you call to me. Time has hurried by, time has traveled on so fast, and though wisdom and truth will always last, I wish that I could climb into the past and live with the Prophet in Medina.
Madinatun Nabi, Madinatun Nabi. The city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a city with such wonder as Medina. Madinatun Nabi, Madinatun Nabi. The city of the Prophet is like home to me. I'll travel through the world, but I doubt that I will see a